Ini bunyi baru ni bu. Bu. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Apa khabar? Assalamualaikum. Hai. Hari ini kita bersama dengan saya, sahabat Inspire. Nama saya Yusar, seperti yang dah lain-lain tahu. Dan hari ini kita ada satu topik yang sangat menarik. Satu topik yang sangat menarik yang kita nak kakak, kenapa aunty hilang? Rasa macam line internet dia tak clear. Internet dia terputus. Mungkin tunggu. Tunggu aunty. Kakak, aunty ada dekat luar ke, dekat belakang ke apa? Kita tunggu sekejap ya Aunty Azlina. Saya rasa dia ada masalah connection mungkin. Okey, sekejap kita tunggu Aunty Azlina, Mama. Mama, Aunty Azlina terputus. Sekejap ya. Okey, kepada semua yang mendengarkan saya pada hari ini di slot Inspire, terima kasih banyak-banyak kepada kesudian anda semua mendengarkan siaran langsung kita pada hari ini, 29 hari bulan. Kita membawakan satu topik yang sangat menarik. Okey, Aunty Azlina is coming. Aunty, okay? Are you okay? Waalaikumsalam Alang. Aunty, okay? Are you okay? Your internet putus? Okay, okay. Ya, okey. You okey. boleh dengar saya, boleh nampak saya ke? Boleh. Sure, boleh. Cool. Okay. Okay, kita mula ya Aunty. Are you okay? Okay. Okay, Assalamualaikum semua. Kepada semua sahabat-sahabat Inspire, Assalamualaikum. Apa khabar pada malam ini? Saya sangat berpesan hati pada malam ini sebab dengan tajuk kita pada hari ini iaitu kakak keluarkan tajuk kakak. Al-Quran dalam bahasa isyarat. Kita pada hari ini sangat istimewa bersama dengan panel kita pada hari ini iaitu Puan Sariah dan juga CR Azlina, Aunty Azlina. Dan pada malam ini kita ingin membicarakan bagaimana individu yang mempunyai saya boleh menggunakan perkataan OKU Aunty OKU pendengaran di dalam mempelajari bahasa Al-Quran, di dalam memahami Al-Quran. Seperti kita juga, mereka juga inginkan mereka juga mahu memahami, mahu membaca Al-Quran seperti orang normal, tetapi dengan kekangan yang Allah kurniakan kepada mereka itu tidak terhenti nikmat mereka untuk memahami, untuk mempelajari bahasa Al-Quran dengan cara yang sangat istimewa. Dan pada malam ini saya membawakan Puan Sariah Ibrahim dan bersama sahabatnya iaitu Puan Azlina untuk kita pada malam ini memahami cara bagaimana sahabat-sahabat kita di luar sana yang mempunyai masalah OKU pendengaran untuk memahami dan belajar berkaitan dengan Al-Quran ini, iaitu kita membawakan pada malam ini berkaitan dengan topik Al-Quran dalam bahasa isyarat. Okey, sebelum kita mula, saya ingin memperkenalkan panel kita pada malam ini iaitu Puan Sariah Ibrahim. Puan Sariah Ibrahim adalah telah
beliau merupakan mantan Presiden NESDA hampir 10 tahun dan kini menjadi penasihat NESDA. NESDA ialah Persatuan Pekak Bisu Negeri Sembilan dan Puan Sariah juga telah menjadi tenaga pengajar bahasa isyarat sudah melebihi 25 tahun kepada ramai orang awam melalui kelas dan kursus. Kalau tersasul mendengarkan saya cakap mama-mama tu, saya minta maaf dulu sebab Puan Sariah ni sebenarnya mak mertua saya. Dan saya hari ini membawakan Puan Sariah Mama untuk kita sama-sama berkongsi ilmu bagaimana sahabat-sahabat Mama ni, macam mana Puan Sariah mengajar, kerana Mama dia mempunyai lesen untuk mengajar bahasa isyarat fardu ain, kelas fardu ain kepada sahabat-sahabat pekak dan bisu, dan dah banyak mengikuti pelbagai kursus kendali anda pejabat dan juga jabatan agama. Dan selepas itu Puan Sariah juga dilantik sebagai fellow Dai Pekat USIM, fokus kepada Al-Quran di dalam bahasa isyarat, dan fokus juga kepada pembelajaran huruf hijaiyah dan perkataan dalam Al-Quran direka bentuk bagi penyebaran dakwah kepada pekat Islam. Okey, kalau kita tengok dekat sini latar belakang Puan Sariah memang bukan calang-calang orang di dalam mengajar dan membawa sahabat-sahabat kita di luar sana yang mempunyai OKU pendengaran ini sama-sama untuk bagaimana nak belajar dalam dan juga nak memahami bahasa Al-Quran ini. Bagaimana diorang ni nak faham, macam mana nak baca Bismillahirrahmanirrahim, macam mana nak baca Al-Fatihah di dalam solatnya dan sebagainya itu. So hari ini kita akan kupaskan bersama dengan mereka. Okey, dan juga saya nak memperkenalkan juga rakan Mama, iaitu Puan Azlina, yang dah lama, mereka ni bersahabat lama dan juga merupakan salah seorang fellow Dai Pekat USIM yang juga fokus kepada Al-Quran bahasa isyarat kepada rakan-rakan OKU, sahabat-sahabat OKU Pekat Pendengaran. Okey, untuk malam ini saya ingin memfokuskan kepada bagaimanakah metod yang Mama ataupun tim selalu bawa kepada bagaimanakah cabaran-cabaran, apakah yang selalunya cara, bagaimanakah nak membuatkan individu yang mempunyai pekat pendengaran ni tertarik untuk belajar dengan Al-Quran ni, bagaimana? Okey. Aunty, mungkin Aunty boleh bercakap ke waktu Aunty berbahasa isyarat sebab kami pun tak faham. Okey. Okey. Saya Puan Sariah, saya pinjam suara Puan Azlina. Putus-putus Tak, okey Aunty, okey. Saya Puan Sariah. Saya meminjam suara daripada Puan Azlina. Okey. Saya tak nampak apa Sariah isyarat, putus kat situ. Oh, ya ke? Mama sebenarnya dia berbahasa isyarat dengan lancar. Sariah isyarat. Okey. Saya boleh nampak Mama dengan jelas. Terus. Continue. Okey, terus saja. Okey. Terus Mama. Saya nampak dia just duduk diam je without the hand movements. Oh, ya ke Mama?
Saya tak Oh, nampak Mama tanda tangan sebenarnya isyarat. Mama sebenarnya dia moving. Continue. Aunty boleh dapat? Aunty boleh nampak? Oh, ya ke? Dia tak move pada saya. Okey. Sorry Aunty. Menggunakan Okay. suara Puan Azrina. Okey. Okay. Boleh Okay. continue. Okay, continue. Continue. Okay. Syarat, I can see you. Continue. Sambung. Isyarat. Mama actually dia moving Aunty. You rasa connection Aunty yang tak. Sorry Aunty, Mama sebenarnya dia memang ni. Okey, kami muda-muda lagi. Aha. Sahabat baik. Saya dia jadi statik, dah jadi terputus, stop. Sebenarnya Mama bergerak Aunty. You rasa connection Aunty yang tidak berapa connection baik ketika ini. Yes. Problem kat sini. Connection Aunty terputus saya rasa sebab Mama dia memang moving. Mama memang dia ni bercakap. Kemudian sebab dia moving sebab pada saya tak nampak dia punya isyarat. Jadi saya susah nak VO untuk dia. I boleh nampak you okay sekarang. But you don't stop. Continue. Okay, now okay. Okay, Mama continue Mama. Okay, Mama continue. Continue. Sarah continue. Masa dulu lama. Okay. Waktu muda. Okay. Okay, dulu semasa dulu lama dah masa kami muda-muda lagi. Muda-muda lagi. Okay. Aunty boleh? Okay. Okay, dulu sekolah tak ada. Masa tu dalam tahun 1987, 1987 lebih kurang macam tu lah. Okay. Permulaan punca pusat Islam dibuka, kelas. Okay, tahun pusat Islam dibuka untuk orang pekat lah. Okay, yang first time dalam Kuala Lumpur. Dan saya rasa first time dalam Malaysia juga. Okay. Masa itu umur kami memang muda-muda lah. Masih lagi sekolah lagi. Masih lagi muda remaja lah. Okay. Kami tahu sangat enjoy sangat-sangat. Okay. Dan tiba-tiba bila buka kelas di pusat Islam, satu Malaysia turun ke pusat Islam untuk belajar padu ain di sana. Okay, melebihi 100 orang. Kami sangat enjoy. Okay, dan gembira sangatlah dalam kelas tu. Okay, ustaz-ustaz dan ustazah-ustazah yang berceramah itu, okay, baik jurubahasa first time siapa? Cina. Ambil penterjemah yang pertama ada pusat Islam adalah Cina. Okay. So, kita sebab masa tu memang orang Melayu memang tak lagi belum ada lagi lah yang terlibat sepenuh masa, kebanyakannya Cina. So saya masuk sekolah di Bukit Nanas, cikgu-cikgu dari situlah dipanggil, cikgu-cikgu tu lah terpanggil dan termasuklah lepas tu saya lah antara guru Melayu yang pertama di pusat Islam yang menjadi penterjemah untuk kelas pusat Islam. Itu pada tahun awal Islam, 70 macam tu kan? Awal 87 macam tu, 87 awal macam tu lah, 87, 86 lupa. Macam tu lah. Okay. So itu permulaan macam manalah Dev ini sedar tentang ada agama Islam. Okay, tapi sedih sebab yang awalnya penterjemah dia Cina, jadi kita kita rasa tak sesuai dan isyarat dia faham sendirilah kalau Cina kan.
So isyarat pun masa tu sangat sikit. Jadi terhad. Jadi bagi pula penterjemah Cina. Apa lagi kita nasib baik dia, saya tak tahu masa tu, saya tak campur. Jadi kalau dia add on apa pun kita tak tahu sebab masa tu saya belum masuk. Tapi bila saya dah masuk sekolah SSD, okey, Puan Sariah yang tarik saya untuk di Bukit Nanas, kami sama-sama bekerja, dia tarik saya, jom jadi jurubahasa. Saya sebenarnya masa tu first time jadi jurubahasa. So antara berani dengan takut lah masa tu. Dia yang menggalakkan saya lah masa tu untuk jadi jurubahasa dalam kelas di Pusat Islam. Okay, continue Sariah. Okay, dari situlah permulaannya. Okay, permulaannya bagaimana kelas Al-Quran. Okay, belum ada lagi. Masa tu kelas Al-Quran belum ada lagi. Okay. Tak ada terfikir pun masa tu untuk nak buat kelas Quran. So selepas itu tahun demi tahun. Okay. Berlangsung dan pada tahun 1990-an, tahun 2000, tahun 2012 saya tak silap. Okay, kami tetap teruskanlah. Okay, sama juga kelas Pusat Islam tu sampai berpuluh tahun pun sama juga. Tak ada Al-Quran, belum lagi bermula Al-Quran. Okay. Tetapi kan Mama pada waktu itu, pada awal tahun 87 tahun 87 pada waktu itu, mereka memang tidak mengenali lagi Al-Quran. Tapi pada waktu itu di kelas agama pada waktu itu, apa yang diajarkan kepada golongan pekak bisu pada waktu itu? Belum ada Quran, ajar Fardu Ain sahaja. Fardu Ain. Mereka sudah tahu, mereka sudah tahu berkaitan dengan solat dan bacaan di dalam solat ataupun bagaimana? Sikit-sikit. Bacaan solat tak tahu. Hanya tahu sembahyang, tapi sembahyang ikut gerakan fizikal. Fatihah ke apa ke tak ada. Tak ada lagi. Hanya gerakan fizikal, cara-cara solat itu sahaja. Faham. Rukun solat yang 13 itu sajalah maksudnya. Macam mana cara wudu, itu saja. Asal-asal Fardu Ain sajalah pada waktu itu. Memang kata buat, tapi buat dengan orang kata sebab tahu itu kewajipan. Tapi belum tahu, belum kenal lagi apa itu bacaan dalam solat. Hanya tahu solat. Tapi tetap digalakkan untuk melakukan ibadah solat. Alhamdulillah. Okey. Detailnya sajalah. Yang lain-lain tu rukun Islam, rukun iman, itulah yang kita tetapi Fatihah, surah Al-Fatihah itu wajib sepatutnya kan dalam solat. Betul wajib. Surah Fatihah itu sepatutnya wajib kan dalam solat untuk menjadikan solat kita itu sah. Tapi Dev dulu tak baca solat, tak ada baca Fatihah. Itu tahun 1980-80-an sampai ke tahun 2000. Dah masuk milenium pun Dev masih tetap sama. Allah, okey. Sariah sambung. Mama dia memang sambung. Mama dia memang keep on moving nanti. Sambung. Okey. Kita sambung. Sambung Mama, sambung. Mama sambung cerita. Mama sambung cerita. So aunty, macam mana pula? Okey Mama. Saya nampak dia duduk je. Okey. Tadi kepada sahabat-sahabat kita yang mendengarkan kita pada malam ini, kepada sahabat-sahabat kita yang mendengarkan kita pada malam ini, itu adalah kronologi awal bagaimana
individu yang mempunyai masalah pendengaran. Okay, you pekak pendengaran ini dia tidak dia tidak lagi mengenali bagaimanakah adakah Al-Quran itu wujud, adakah adakah bagaimana nak membaca ayat-ayat suci Al-Quran itu kita nak apply di dalam solat kita. Pada waktu itu belum ada lagi. So itu kita tengok kepada komen-komen kita punya sahabat-sahabat yang tengah mendengarkan kita punya ni, orang-orang hebat memang terbaik. Terbaik Cikgu Sariah, siap buat time's up lagi kat situ Mama. Kalau macam Mama dengan Aunty Azlina boleh nampak dekat situ, memang diorang ada bagi-bagi komen, dan juga kalau ada soalan-soalan daripada sahabat-sahabat kita dekat luar sana nanti saya akan bacakan. Rukun fi'li di peringkat awal, ya betul. Itu rukun fi'li saja di peringkat awal kan, betul tak Aunty Azlina kan? Betul tak? Rukun fi'li saja kan di peringkat awal, hanya mengenali pergerakan solat saja tetapi bukan bacaan di dalam solat. Okey, bagaimana pula dan bilakah pada tahun bilanya Mama mula menceburi dalam bidang untuk mengajar, dan juga macam manakah nak tarik orang-orang pekak bisu ni di dalam tahu nak baca Al-Quran, tahu nak baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dan dia apply dalam kehidupan seharian dia. Macam mana tu pula Aunty? Mami. Datang. Aunty dengar Aunty? Okay, Aunty translate kan yang saya cakap dengan Mama tadi? Saya tak nampak dia gerak, je tangan dia macam tu je. Okay, oh ya? Bila Mama tengah mulaan kita mula okay, mula kesedaran. Okay, pada tahun tak tu. Tak nampak. Berapa orang masa tu? 5 orang sahaja pada waktu itu yang menjadi pelajar kami lah. Okay. Pada waktu itu Mama dah jadi pengerusi di Nesda ke ataupun di Kuala Lumpur pada waktu itu? Saya tak nampak syarat isyarat. Oh, okey. Okey, pada masa itu dia sudah sebenarnya pada tahun 2006 Puan Sariah sudah pun dilantik menjadi presiden Nesda. Okey. Mula daripada tahun 2006 lagi. So bila dia jadi presiden Nesda, tapi dia masih lagi bekerja lah di MFT. Masa tu. Okey, sambung Mama. Okey. So tadi Sariah punya isyarat saya tak nampak sebab dia tadi dah start tadi lancar cantik, ni dah tak nampak dah. Nanti nampak tak sekarang Mama? Nanti nampak Nanti? Nanti nampak? Okey. Saya punya page kat sini tak nampak Sariah isyarat. Sebenarnya Mama moving nanti. Jadi saya tak boleh nak VO dia apa yang dia cakap. Sebenarnya Mama moving. Sebenarnya Mama dah cakap tadi. Internet nanti okey ke? Okey. Nanti dah.
Okey, sahabat-sahabat Inspire yang sedang menontonkan kami. Okey, Mama. Ya betul, hujan mungkin. You cakap pada diorang semua perkataan apa yang Mama cakap tadi. Okey, saya akan ulang semula apa yang Okay, Aunty Azrina is coming. Okay. Hopefully, okay Aunty, are you okay? Aunty okay? Mama nampak Aunty? Okay. Okay Aunty, kita terus. Yeah, I nampak you. Yes. Yeah, okay. Okay, cool. Okay, kita continue Aunty dengan soalan saya tadi. Okay. Okay. Asas Al-Quran. 5 orang saja pada waktu itu. Okay. Sewaktu 5 orang saja pelajarnya. Dan semua pelajar-pelajar tu adalah orang tua-tua je yang umur melebihi 40, 50, 30 ke atas. Kesian. Tak ada muda-muda, tak ada. Semua yang dah Okay. tua-tua, umur melebihi 40 macam tu, 50, 60. Jadi boleh faham lah macam mana keadaan pelajar tu. Kalau orang normal dengan deaf kita nak bandingkan susah. Sedangkan muda pun susah nak ingat sebenarnya nak ajar deaf. Lagi nak ajar deaf yang tua-tua ni. Lepas tu yang tak pernah kenal huruf alif, huruf ba, huruf ta, huruf tu semua tak pernah kenal. So bukan senang. Betul. So memang cabaran lah bagi kami. Saya sambung. Saya tak nampak Saria isyarat. Dia sedang berisyarat ke Yus? Ya betul. Mama sedang berisyarat sekarang ni Aunty sebenarnya. Atau... Betul. Mama sedang berisyarat sekarang ni. Sebab terputus-putus isyarat yang saya terima. Okey. Mama sedang berisyarat sekarang ni Aunty. Yes. Aunty akan dapat macam sebab apa kat saya tak jelas. Okey. Kalau Yus boleh copy daripada Mama, saya boleh voice VO. Tak boleh sebenarnya, tak boleh. Sedang berisyarat betul. Connection nanti ni. Nanti tak nampak. Encik Muhammad Zaid Hamdan, di waktu itu mereka mengambil masa yang begitu lama untuk mempelajarinya. Encik Muhammad Zaid Hamdan adalah kawan Mama ke? Ya, okey. Connection loss. Connection putus. Mama tengok komen orang komen dekat bawah. Nampak tak? Nampak orang komen? Kawan Mama? Is it your friend? Kawan Mama? Oh, kawan Mama sama? Oh, cikgu saya. Okey. Terima kasih banyak Encik Muhammad Zaid Hamdan. Adakah Encik Muhammad Zaid Hamdan adalah deaf juga? Sama? Deaf juga? Sama macam. Okey. Oh, normal. Boleh cakap? Oh, okey. Oh, bagus. Terima kasih banyak Encik Muhammad Zaid Hamdan masuk ke dalam kita punya sesi Inspire pada malam ini dan boleh bantu. Okey, mungkin Cik Zaid boleh membantu apa yang Mama perkatakan, boleh ke? Cik Zaid okey? Kita minta Mama. Yes. Encik Zaid okey?
Okey, terima kasih Encik Zaid. Encik Zaid boleh tolong kami translatekan apa yang Mama cakap dekat ruangan komen tu? Boleh ke? Sukarela Wadi Nezda. Okey. Kalau okey, dia tengok kat situ. Mama cakap nanti dia tengok situ. Okey, ni dia tengok situ. Okey. Encik Zaid okey? Dia okey ke kat situ? Saya tak nampak komen balasan daripada Encik Zaid lagi. Sangat sayang untuk kita melepaskan untuk kita melepaskan ilmu dan juga pengetahuan yang sangat penting bagi saya sebab sebagai seorang yang normal kita juga perlu tahu bagaimanakah sahabat-sahabat kita yang ada masalah pendengaran yang mungkin nanti kalau kita ada peluang dan ruang untuk mempelajari bahasa isyarat, mungkin kita dah tahu dah macam mana gayanya untuk kita ni sampaikan kepada sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita dekat luar sana tu cara macam mana nak tahu berkaitan dengan bahasa isyarat. Mama ada boleh? Okey. Tu kawan Mama juga. Kawan Mama juga. Okey. Aha. Oh, cikgu juga. Okey. Cik Sayuti juga adalah cikgu. Tapi Encik Zaid tak muncul dekat situ. Okey. Dah. You dah cakap. Mama cakap tadi, you dah cakap. Dah. Sekarang ni kita tunggu Aunty Azizah masuk. Aunty, are you okay? Sorry. Allahu Akbar. Are you okay, Aunty? It's okay, Aunty. It's okay, Aunty. Dalam sejuk. Banyak cabaran di luar online ni. Ya, betul. Banyak cabaran bila kita ingin mencapaikan sesuatu yang baik kepada sahabat-sahabat kita dekat luar sana tu. Ya. Okey, gangguan COVID. Encik Sayuti Razak, saya anak murid Cikgu Saria dan Cikgu Zahid. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak kepada anak murid Puan Saria, kenalan Puan Azlina, cikgu yang mengajar sama dengan Puan Saria dan juga Puan Azlina yang sama-sama turut sama-sama dengan kita pada malam ini sebab dan kita membicarakan berkaitan dengan Al-Quran dalam bahasa isyarat. Bagaimana sahabat-sahabat pekak bisu kita di luar sana belajar, memahami dan mengamalkan Al-Quran di dalam kehidupan mereka. Okey. Aunty, Aunty boleh dengar saya Aunty boleh dengar saya Boleh, clear. Okey. So saya teruskan Aunty VO pada Mama Okey. So macam Mama cakap tadi, pada tahun 2012 hanya ada 5 orang saja yang mula mempelajari Al-Quran dan nak tahu Al-Quran pada waktu itu, dan mereka kebanyakannya semuanya adalah yang sudah berusia 40 tahun ke atas. So macam mana pada waktu itu gaya, metod dan kaedah yang Mama ataupun Aunty sendiri ajarkan kepada individu yang berusia pada waktu itu yang baru sangat nak mengenali berkaitan dengan Al-Quran ni dalam hidup mereka ni, macam mana Aunty? Metod dan cara kita guna kepada individu-individu ni. Okey. Yang ni saya jawab. Okey.
cara mengajar dia. Pertama, masa tu belum ada lagi. Okey, saya nak cakap kot. Saya nak, okey. Dulu Mama masa cakap, kelas, belum ada lagi. Azlina yang mengajar, mengajar, okey, cara masa tu belum ada lagi sebarang cara. Belum ada. Masa itu belum ada lagi sebarang cara lagi nak mengajar Quran. Belum ada, memang belum ada. Okey. So lepas itu, okey, kita mencari-carilah. Kita mencari-cari kaedah. Okey. Dan Sarah continue ke? Ya, betul. Mama continue je anti VO. Okey, betul. Mama continue anti. Anti boleh nampak Mama? Ataupun ada Encik Sayuti ataupun Cik Zaid yang boleh memberitahu apakah maksud itu? Okey, dia Anti boleh nampak continue, Mama? Ya, betul. Mama continue. Anti boleh nampak Mama? Okey. Allahu Akbar. Okey. Sebenarnya saya walaupun Puan Saria ibu mertua saya, tetapi kekhilafan diri saya tidak mahir di dalam bahasa isyarat dan untuk saya menterjemahkan bahasa isyarat oleh Puan Saria sebenarnya amat sukar. Saya hanya boleh tahu daripada gerak mulut dan juga sedikit-sedikit gaya sign language yang Mama buat lah sebenarnya. Mama sorry lah, saya ni hujan ke? macam Hujan biskut. ni? Hujan. Oh, hujan. Okey, hujan lebat. So connection kurang ke? Connection tu orang kata memang orang kata mengganggu lah. Okey, tak apa. Mama continue tadi apa yang Mama sambung. Tadi masa 5 orang itu kita fikir macam mana cara cari mengajar sebab belum ada lagi method macam mana nak mengajar. Jadi saya dan Saria Amin, kita bertiga kita cuba berbincang dan cari cara yang sesuai untuk tunjuk perkataan, mencari dulu macam mana ada tak dekat luar sana, mungkin daripada mana-mana internet kita cari isyarat alif, ba, ta tu ABC yang tak boleh kalau kita guna cara macam kat sekolah, mereka tak dapat. Tak boleh, ia gagal. Jadi kami tukar lagi cara. Kita ambil daripada Arab. Daripada Arab. Kita alif, guna ba, ta. isyarat daripada Arab, alif, ba, ta, sa, ini isyarat Arab. So, jadi cara itu kita gunakan untuk mengajar mereka, kita cuba. So, dan dengan cara menulis dan juga isyarat. Tulis isyarat. Untuk nak mengajar, tulis isyarat, nak menghafalnya ni. Lepas tu mereka kena hafal alif sampai ya. Itu latih to be banyak kali sampai 2 tahun untuk dapat hafal alif sampai ya. 2 tahun lebih kurang. 2 tahun untuk dapat alif sampai ya. Subhanallah. 2 tahun untuk dapat hafalkan tanpa salah susunan dia alif sampai ya. Kalau ada cikgu yang give up, memang give up lah. Tapi alhamdulillah lah saya tak give up. Dalam tempoh 2 tahun itu, adakah 5 orang itu bertambah jumlah muridnya dan juga dari segi umur
individu yang belajar tu bagaimana pula? So waktu tu Mama sudah dekat Nesda kan, dan saya rasa dekat Nesda ada lagi pelbagai latar umur waktu itu. Okey. Ada daripada 5 orang tu permulaan. Program itu permulaan program. Tapi sebab sebelum tu tak pernah ada cara, kita pun tak tahu. Okey. Kita baru nak buka, orang kata pandai-pandai beranikan diri sajalah nak buka kelas tu. Salah atau apa, malu tak ada. Kita hanya nawaitu tu nak just nak cuba dengan 5 orang ni, kena sampel kita lah. Kita cuba. Okey, sampai sesuai cara tu baru kita buka betul-betul kelas Al-Quran. Baru kita buka kelas Al-Quran. Kita hadkan kepada 20 orang sahaja pada waktu itu. Selepas yang suksesnya 5 orang ni. Yang 2 tahun ni sukses. Lepas sukses alif sampai ya. Okey, lepas tu kita baru kata, okey, kita faham sekarang macam mana. So baru kita buka kelas itu untuk program Nesda belajar Quran dalam bahasa isyarat. Adakah pada waktu itu ada ustaz-ustaz daripada Jabatan Agama yang turut serta, yang turut bantu, yang bagi sijil kepada Mama ataupun Aunty Azrina yang bagi pentaulihan mengajar? Okey. Ustaz tahu, tapi kita just tapi dia tak datang mengajar, tapi sebab kita pergi untuk kita bagi kita sijil untuk tauliah mengajar. Kalau tidak kita pun tak nak kena tangkap nanti tanpa tauliah kan. Jadi kita minta daripada pejabat mufti. Okey. Kita nak semua apa yang kita buat ni halal dan thayyibah. Jadi direstui, dirahmati. Okey. So kepada itu kepada sesiapa yang mendengarkan kita dekat luar sana yang boleh yang ingin mengutarakan sebarang soalan, boleh utarakannya. Sambung Saria. Sambung. Mama sambung. Sambung Saria. Mama sambung. Okey, bila dah buka kelas, kita terpaksa asing kepada 2 kelas. Okey, satu 5 kelas yang pandai dan satu lagi yang baru. Cikgu dia tak cukup, saya seorang je. Saya seorang kena pergi yang pandai dan pergi daripada yang tak tahu apa-apa lagi. Okey, belah 2 lah pada Mama. Saya terpaksa kejar sana, kejar sini, kejar sana, kejar sini. Okey. Masa tu saya yang mengajar, bukan Saria. Saria buat kelas fardu ain. Okey, faham. Okey. So kita bagi surah-surah pendek, bagi yang pendek untuk latih. Okey. Hafal dan tulis. Sama metod yang sama juga untuk mereka belajarlah macam mana cara mereka nak belajar. Alif dan ya. Okay? Alif sampai ya. Okey. And kita ada buat ujian juga. Kita ada buat ujian untuk nak tengok bagaimana mereka betul-betul faham atau hanya kata faham, tapi dari segi realiti sebenarnya kosong. Jadi kita tak mahu macam tu. Jadi kita bagi ujian untuk menilai bagaimana tahap mereka. Betul-betul faham, betul-betul hafal, betul-betul boleh kenal huruf-huruf hijayah Arab tu melalui isyarat-isyarat hijayah Arab. Okey, bila ada ujian, jadi kita boleh dapat tahulah berapa orang yang betul-betul faham, berapa orang yang betul-betul boleh mengikuti dan berapa orang yang betul-betul ada improvement. Okey. Sekarang masih lagi kan dekat Nesda, masih lagi kan berlangsung kelas-kelas dan kursus-kursus. Ada tak macam volunteer yang berminat untuk untuk bantu sama dalam menjadi tenaga pengajar kepada kumpulan pekak dan bisu ni, Mama?
Okey, kita ada volunteer dan kerjasama dengan ILIM. Kita ada buat kerjasama dengan ILIM. Awak tadi tu kenapa tadi tu? Dan mungkin akan datang. Okey, kita akan membincangkan cara baru yang lebih baik lagi. Okey. Supaya mereka lebih kenal huruf ni, boleh membaca Al-Quran dengan lebih baik lah. So kita bermula daripada Nesta dulu, tengok daripada 5 orang tu macam mana okey, sesuai, boleh guna, ada akan mendatangkan manfaat, faham atau tak faham, sebab umur mereka dah lebih daripada 40-50. Jadi kita terpaksa guna cara lain untuk menyebarkan. Okey, kita buat kerjasama dengan ILIM. Ini yang sekarang ni lah, yang selepas kami promotekan. Okey, kami tak promote sebenarnya, tapi kita tak tahu siapa yang datang mempromotkan kami. Okey. Okey, sebenarnya kami tak tahu. Very low profile sebenarnya. Kita tak ada mempromote diri kita, tapi orang datang and mereka yang mempromotkan kelas-kelas di Nesda ni. Kelas-kelas Al-Quran di Nesda ni. Itu yang sebenarnya berlaku. Okey. Tapi sekarang apakah peranan Puan Mama dan juga Aunty menjadi fellow di USIM tu? Fellow pekat di USIM tu, apakah peranannya? Adakah sama dalam adakah USIM juga berperanan dalam menyediakan modul-modul untuk memperkembangkan lagi cara kaedah untuk golongan pekat bisu mempelajari Al-Quran? Okey. Ya. Okey. USIM dengan Nesda. Okey, USIM dan Nesda bermula pada tahun lebih kurang saya rasa 2019 kalau tak silap saya kan. Tak, itu dah sebelum tu 18 2017 18 macam tu lah. Kita bermula dengan USIM, okey, untuk buat kajian. Okey, kenapa orang-orang pekat ini tak boleh nak membaca Al-Quran tu? Kita buat penyelidikan dulu. Okey, bagaimana cara nak mengajar orang pekat ni dengan cara yang terbaik. So kita buat penyelidikan demi penyelidikan, kerjasama antara Nesda dan juga USIM sampai dapat buat satu buku Al-Quran Isyarat. Okey, alhamdulillah. So Quran Isyarat ini sebab buta orang penglihatan sudah ada Al-Quran Braille. Okey, pekat tak ada lagi Quran apa. Nak buat Quran macam mana? Okey, nak sampaikan pekat untuk nak belajar Quran macam mana? Okey, sayangkan Quran. Macam mana cara kita nak menyedarkan mereka supaya sayang Quran? Okey? Betul. Okey, baca satu huruf dapat pahala. Baca satu huruf dapat 10 pahala. So betapalah ruginya orang pekat ni. Tapi tak tahu nak baca Al-Quran. So macam mana nak dapat pahala tu? Betul. Okey. So ruginya orang pekat, sangat rugi besar lah orang pekat. Sebab tak dapat nak belajar Al-Quran since daripada mereka kecil. Okey. Saya nak share sikit. Okey. Okey, nanti Saria belum habis cakap. Jadi deaf. Okey. Contohnya Mama rasa internet nanti tak ni ke? Kita ajar. Kita nampak. Okey, kita guna. Okey. So kita ajar dan kita guna. Okey. So sebab bukan mudah. Bukan mudah sebenarnya. Okey. Dan bila kita buat ya ke? Saya okey je kat sini. Okey Aunty, teruskan Aunty, teruskan. Teruskan balik ke? Teruskan Aunty, teruskan. Okey. Boleh nampak saya? Boleh. Boleh Saria continue signing. Okey. Contoh Quran pakai Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Okey.
Okey, Fatihah. Sorry, Fatihah. Okey, surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Okey. Okey, surah Al-Fatihah adalah surah pembukaan, surah yang pertama. Surah yang adalah surah Fatihah, surah Al-Fatihah. Betul? Aha. Okey, okey. Okey. Aunty boleh VO Mama kan? Aunty boleh VO Mama? Aunty boleh? Faktor cuaca juga telah mencemburui kita, menyebabkan Aunty Azlina main cak-cak dengan kita pada malam ini. Mungkin saya rasa kalau ada apa-apa soalan daripada penonton mungkin boleh type dekat situ. Kemudian bila macam Aunty Azlina datang nanti mungkin boleh ni. Saya minta maaf dengan segala kekangan pada malam ini. Saya pun mempunyai kekurangan untuk tidak boleh nak translate apa yang Mama VO kan. Okey Aunty? Are you okay? Okey. Okey Aunty. Okey. Okey. Sorry. Okay. Tak dapat Okay, dia nak menolong Okey, continue. Okey, dah sambung. Okey. So sambung. Continue, Mama continue. Okey. 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 Quran, tadi sambung Quran. Tentang Quran itu bukan senang. Nak buat Quran isyarat bukan senang. Tanggungjawabnya memang sangat berat bagi kami. Betul. Okey. Kita takut adalah terpesong daripada segi maksud Al-Quran itu. Maksud tafsiran Al-Quran itu sendiri. Betul. Okey. So ustaz-ustaz dan ustazah semua pun okey menjelaskan dengan cara orang pekak nak kena fikir dan kemudian kita terpaksa create ataupun mencipta isyarat yang baru. Okey? Daripada perkataan-perkataan pentafsiran Al-Quran itu tadi. Untuk pengetahuan semua, orang pekak ni pengetahuan bahasa sangat kurang. Okey? Jadi kalau kita tersalah ambil saja daripada mana isyarat yang sedia ada, takut tersalah faham. Okey, takut faham. tersalah faham. Jadi sebab tu itu penyebab kenapa sangat susah untuk kita nak mencipta isyarat baru dengan perkataan baru yang pada orang normal perkataan tu biasa je, senang je. Betul. Dah biasa. Tapi untuk orang deaf itu adalah perkataan yang baru pertama kali mereka jumpa, baru pertama kali mereka nampak. Apa tu? So penjelasan demi penjelasan sebab satu perkataan saja mengambil masa sampai 30 minit. Satu perkataan saja. Jadi sebab itu kenapa proses untuk nak buat Quran isyarat ni dikatakan, kenapa Puan Sarah kata bukan mudah. Sangat membebankan. Kami balik memang sakit kepala. Okay, Sarah continue. Mama continue. Okay, Aunty Azlina terputus lagi. Betul. Itu Mama. Bawah. Mama perasan bawah tu dia ada. Assalamualaikum Ustazah. Maaf ganggu Ustazah. Saya Iwani Ashira. Saya seorang pekak. Saya faham apa yang Ustazah cakap tadi dan sedih sangat. Ustazah cakap tadi kata-kata betul. Orang pekak cuba belajar Al-Quran bahasa isyarat ya. Okey. Ya betul. Melihatkan kepada usaha Puan Sariah, usaha okey, Aunty Azlina
Okey. Waalaikumsalam Puan Saria, saya dari Guru Kafadif SK Putrajaya. Oh, kita ada cikgu yang mengajar. Ni, cikgu yang mengajar SK Putrajaya. Baca Betul. dan mengenal apa saja huruf-huruf tu bukan mudah. Betul. Tapi kan nanti kan, tadi saya ada baca, Aunty boleh dengar saya dan nampak Mama je dengan jelas? Mungkin Aunty boleh VO kan kepada Mama ya? Tadi saya, Aunty boleh? Ke Aunty punya connection? Boleh ke Aunty? Aunty dengar? Aunty okey? Suara you macam baru belajar main piano. Ting 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 do re mi macam tu. Okey. Saya tak dengar jelas suara you. Sekarang Aunty dengar? Saya tak dengar Aunty. Sekarang Aunty dengar? Belum jelas lagi. Belum jelas lagi. Connection masih tak clear. Oh. Saya minta maaf bagi pihak Puan Azlina dan juga Puan Sadiah terhadap terhadap kesulitan untuk mendapatkan jaringan internet yang baik untuk kita sampaikan kepada semua apa yang Puan Sariah bagi tahu pada kita. Dekat sini saya nak share satu perkara, iaitu tadi kita dah dengar macam-macam, kita dah dengar pelbagai. Aunty okey Aunty? Aunty boleh dengar, Aunty boleh nampak? Okey, saya boleh dengar you. Okey, Aunty boleh VO saya. Aunty boleh VO saya kepada Mama? Boleh nampak. Boleh nampak. Kalau saya masih duduk senyum je kan? Betul, dia tak ni lagi. Boleh. Okey. Okey, nanti Aunty VO saya. Okey, apa yang saya nampak dan lihat di sini kan, sahabat-sahabat Inspire dekat luar saya. Ya, you cakap dulu. Okey. Apa yang saya dapat dilihat di sini adalah usaha yang tidak pernah kenal erti jemu dan sangat bersungguh-sungguh dalam kalangan Puan Sariah dan tim untuk membawa orang pekak bisu ini tidak ketinggalan lagi di dalam mengenali Al-Quran. Sebab kita tahu Al-Quran adalah pedoman hidup kita sepanjang hayat. Al-Quran jugalah nanti yang akan membantu kita sebagai kita orang Islam di dalam alam barzah nanti, dan Al-Quran jugalah yang saya nak cakap dekat sini, Al-Quran juga adalah yang sepatutnya yang kita kena pelajari, dan sepanjang hayat kita ni, sepanjang nafas kita ni, denyut nadi kita ni masih lagi tidak berhenti ni, kita perlu mendapatkan apa saja cara, apa saja usaha untuk kita belajar berkaitan dengan Al-Quran. Jadinya saya nak cakap dekat sini yang tim Puan Sariah dan juga Puan Azlina bersama dengan ustazah dan juga kenalan-kenalan yang sampai sekarang tidak lagi berputus asa di dalam membawakan komuniti pekak bisu ini untuk mendalami Al-Quran, sangat saya rasa ini adalah satu jihad yang nanti dekat akhirat nanti memang sesungguhnya akan mendapatkan ganjaran yang sangat baik daripada Allah SWT. Dan sesuai dengan riwayat Al-Bukhari, orang yang terbaik dalam kalangan kamu ialah sesiapa yang belajar Al-Quran dan sesiapa yang mengajarkannya kepada orang lain. Sama metod, sama usaha yang sedang Mama dan juga Aunty Azlina bawakan, share dengan kita pada malam ini. Antara nak dan tak nak saja. Dan kita yang normal ni sebenarnya antara nak dengan tak nak saja memahami keadaan mereka
macam mana nak bantu mereka, lebih mereka faham. Macam contoh tadi kita ada tengok beberapa sahabat kita yang komen dekat komen dekat sini, Encik siapa Zaid, Encik Sayuti tadi dan juga beberapa sahabat mama yang Tika Halimi dan beberapa lagi orang yang dekat luar sana, saya rasa yang boleh bantu golongan ini agar mereka juga tidak ketinggalan di dalam untuk mendapatkan ilmu Al-Quran ini untuk membawa untuk mereka bawa sepanjang hidup mereka. Sebab saya rasa ini adalah salah satu, bukan hanya usaha mereka yang ada pentauliahan untuk mengajar pekat bisu, tetapi perlu kita sebagai orang normal yang perlu ada usaha ke arah untuk membantu. Mungkin cari jalan bagaimana untuk cari method yang sesuai, share apa saja kaedah ataupun apa saja yang kita tahu, cara-cara untuk kita bantu lagi mereka ni mendapatkan ilmu dalam belajar Al-Quran dalam kehidupan mereka. Okey, Aunty, ada apa-apa lagi tak tambahan daripada Mama untuk Mama ceritakan berkaitan dengan Al-Quran dalam bahasa isyarat ni, Aunty? Mama dah start ni, Aunty. Aunty boleh view Mama? Okay. Jadi Al-Quran tadi, Al-Quran tadi, Al-Quran, isyarat sudah dibuat. Sudah ada yang dibuat. Sebab tak nampak. Okey. Kita sudah siapkan satu juzuk 30, iaitu juzuk yang last tu, yang terakhir tu, juz 30 yang ketiga. Okey. Juzuk 30 sudah siap. Okey, 30 siap. Ada. Okey, okey, dah kumpul. Okey. Okey, belajar dah. Okey. Okey, Mama dekat Puan Saria cakap dekat sini dalam sekarang ini mereka sudah menyiapkan juzuk yang ke-30 dalam Al-Quran itu, ya, dan sudah mula mengajarkannya. Ya, 30. Okey, dan sudah mula mengajarkannya. Kita surah-surah sudah siap, tapi kita belum start ajar lagi. Okey, Alhamdulillah. Tapi sudah siap lah. Tapi Quran untuk isyarat tu sudah siap. Juzuk 30, tetapi belum lagi diajar. Belum lagi diajar. Okey. So saya rasa usaha Puan Saria, Aunty Azlina. Tapi juzuk 30 tu tahulah banyak surah dia, bukan satu surah kan. Banyak surah dia. Tapi so, belum start ajar kelas lagi sebab mungkin kita akan sambung lagi lah dengan juzuk-juzuk lain. Subhanallah. Kalau kita tengok dekat sini pelbagai cara dan usaha yang telah dilakukan oleh Puan Saria dan juga Puan Azlina dan juga tim di dalam memanggil, di dalam mengajak, di dalam nak membawa rakan-rakan sahabat-sahabat Deaf Pekat ni untuk dia mempelajari ilmu Al-Quran ini dan semestinya mempunyai pelbagai cabaran dan juga karenah-karenah yang kita nak kena hadapi sepanjang daripada yang mereka tempuh daripada tahun awal. Kalau tuan-tuan dan puan-puan dengar tadi, pada tahun dalam
87 macam itu, dan start pada tahun 2012 baru buka kelas hanya pada 5 orang saja, dan saya rasa itu adalah salah satu usaha yang confirm esok kalau kita tanya siapalah orang yang memacu yang mempunyai idea pertama di dalam ini, mungkin tim Mama dan juga tim Aunty Azlina jugalah, dan juga tim-tim lain yang di samping untuk membantu bagaimana sahabat-sahabat pekak bisu kita dalam mempelajari ilmu Al-Quran. Okey Aunty, ada tak apa-apa last daripada Mama ataupun Aunty sendiri sebelum kita tutup kita punya topik Al-Quran dalam bahasa isyarat pada malam ini? Ataupun ada apa-apa soalan daripada sahabat-sahabat Inspire yang tengah mendengarkan kita ni, boleh utarakan? Aunty dengar Yus kan? Aunty dengar Yus? Dengar. Okey. Boleh dengar. Okey. Oh, tadi Aunty VO Mama. Okey, apakah kata-kata terakhir, apakah harapan, apakah yang Mama ataupun Aunty mewakili Nezda ataupun Dia dah tambah lagi keseluruhannya? satu. Cara nak tambah lagi satu. Okey, boleh, sure. Teruskan. Saya mengharap Mhm. Saya mengharapkan lebih ramai lagi, okey. Ya. Okey, untuk siapa-siapa yang tahu, okey, ada anak pekak untuk datang belajar, okey. Ya. Hantar anak belajar ke kelas, jangan simpan anak sampai dah besar mereka tak tahu apa-apa. Kesian. Okey. So ibu bapa atau siapa-siapa saja yang ada anak pekak yang masih lagi muda, bimbing. Betul. Okey. Nanti bila dah tua nanti terlambat, okey? Daripada Betul. muda, ibu bapa patut bertanggungjawab untuk menggalakkan Betul. anak-anak pekak dan hantar Betul. kepada kelas-kelas, okey? Betul. Tak kisahlah kalau dia hari Sabtu atau Ahad, kelas itu adalah free saja, tak ada bayaran. Okey? Cikgu adalah yang pekak yang mahir dan yang mahir dalam isyarat Al-Quran, okey, Azlina, Saria dan lain-lain, Amin. Okey, kita ada 4 orang ni, Zaid, okey, yang boleh membantu untuk mengajar Al-Quran. Okey, siapa yang ada anak-anak ke atau anak saudara jangan simpan. Please tolong hantar ke kelas kami. Okey, kelas Al-Quran kami. Okey, kita tidak mengenakan sebarang yuran. Okey, kita please galakkan dan promosikan kelas ini, kita buka kepada semua deaf untuk belajar. Ya. Betul, dalam konteks yang Mama cakap ni memang kita perlukan orang sekeliling yang normal, yang peka dalam keadaan deaf, yang tak boleh mendengar, tak boleh dengar apa-apa ni, datang bantu. Ada jiran tetangga, mungkin ahli keluarga sendiri yang pekak bisu, yang malu mungkin, yang malu datang belajar untuk dia tidak ketinggalan. Bukan hanya ketinggalan di dalam bukan ketinggalan dalam isu untuk mempelajari ilmu Al-Quran saja, mungkin perkara-perkara lain, fardu kifayah yang lain, fardu ain yang lain yang perlu yang perlu yang diambil tahu oleh ibu bapa ataupun anak-anak yang mengalami masalah pendengaran ni. So Aunty Azlina, di manakah kelas Al-Quran ni diadakan? Ada soalan, kita ada soalan. Di manakah kelas Al-Quran ni diadakan?
Okey, kelas Al-Quran, kelas Al-Quran ini diadakan di tingkat 3 Pejabat Nesda di Seremban. Di KL pun kita ada juga di Masjid Amaniyah Kepong. Tapi sebab masjid tak boleh masuk sekarang, jadi kelas tutup lah sebab COVID-19. Tapi di Seremban pun Nesda pun buat masa sekarang how continue tak? Sekarang COVID-19 saya rasa kelas ni ada tak dapat diteruskan lah saya rasa. Sebab kita tak nak menjadi penyumbang kepada pertambahan angka-angka kan COVID-19. Kita pun nak jagalah sebab OKU adalah golongan yang paling mudah untuk jangkiti kan. Ya, faham. Okey. So, ada apa-apa lagi tambahan daripada Puan Sariah ataupun Puan Azlina? Ada apa-apa tambahan nanti daripada Mama berkaitan dengan topik Al-Quran dalam bahasa isyarat pada malam ini? Okay, nanti dia tengah cakap dalam kelas tempat di Negeri Sembilan. COVID-19 sekarang ni. Kita buat kelas online sahaja. Macam mana nak join kelas online tu? Grup Al-Quran sahajalah. Macam mana cara nak join kelas online Quran Deaf? Macam mana cara nak join? Macam mana cara? Ada link. Macam mana cara? Ada link nak masuk? Cara macam mana? WhatsApp. Dalam WhatsApp. Dalam WhatsApp kita ada WhatsApp grup Quran Nesda. So dari situ kelas dilangsungkan melalui mungkin nanti boleh bagikan link WhatsApp tu ataupun link number yang boleh join tu nanti. Terbaik Ustazah Sahariah dan Dr. Nur Azlina. Ya, betul, mereka sangat hebat kedua-duanya. Saya belum doktor. Saya belum doktor. Okey. Aunty, ada apa-apa lagi tak kata? Nak jelaskan saya belum doktor. Ada apa-apa lagi tak tambahan daripada Mama? CR itu kaunselor kan, Aunty? Itu adalah kaunselor berdaftar sebab saya adalah antara yang boleh isyarat untuk membantu buat sesi kaunseling untuk deaf sebab deaf ni kaunseling pun memang tak tahu, ada banyak sebenarnya masalah dalam deaf ni. Jadi yang berkait dengan kaunseling. Jadi banyak kaunselor memang ramai yang berdaftar. Tetapi yang nak cari boleh isyarat memang tak adalah, kalau ikutkan susah. Jadi saya pun ada juga klien-klien banyak daripada ibu bapa dan banyakkannya kalau kaunselor normal mereka boleh bayar. Tapi kalau kaunselor pekak tak mau bayar. So itu cabaran kami lah, saya sebagai kaunselor pekak. Okey. Ada tambahan daripada Mama nanti? Ibu bapa mereka bawa and kita buat sesi tapi tak ada. Ada apa-apa nak add on lagi Sariah? Apa-apa nak sebelum kita tutup? Tak ada. Ada apa-apa? Boleh untuk makluman boleh tengok Facebook Nesda. Boleh tengok Facebook Nesda. Facebook Nesda, Nesda. Kita akan sharekan banyak maklumat ada kat situ. Boleh follow dan boleh join dekat situ. Okey Aunty Okey Ma Terima kasih kepada terima kasih kami ucapkan kepada semua yang mendengarkan dan tengok kita pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak kepada Mama. Aminah. Terima kasih banyak kepada Mama. Terima kasih banyak kepada Aunty Azlina yang sudi bersama-sama dengan kita pada malam ini dengan topik kita yang cukup menarik, Al-Quran dalam bahasa isyarat. Dan saya harapkan kepada semua yang mendengar, sharing apa saja yang kita sharekan, apa yang kita kongsikan pada malam ini supaya
ilmu ini, perkara ini perlu diketahui oleh ramai orang supaya ramai orang yang dapat membantu individu pekak untuk mereka bukan saja mendalami dalam ilmu Al-Quran tetapi banyak lagi ilmu-ilmu lain, ilmu-ilmu agama lain untuk menjadi mereka punya pegangan dalam hidup supaya mereka tidak tercicir kerana mereka juga punya hak untuk mengetahui sama seperti hak orang normal. Cuma gaya dan juga keadaan mereka itu mungkin menghadapi kekangan tetapi kita sebagai individu normal yang perlu bertanggungjawab untuk membantu mereka ke arah yang lebih baik. Okey. Terima kasih dan juga minta maaf kepada semua, akibat kekangan internet terputus, minta maaf. So saya harapkan kita boleh jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak kepada Mama dan juga Aunty. Harap kita boleh berjumpa lagi untuk next session nanti untuk menjadikan, ya insyaAllah, untuk mungkin dengan topik yang lebih lain pula. Okey, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum kepada semua. Assalamualaikum.